Bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 656, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Pastikan tiada keterisan dana ransangan ekonomi, kata Anwar. Perlukah gambar menteri sebelum hantar makanan? COVID-19 baik derma dari langgar perintah. Bolehkah rakyat percaya menteri ekonomi ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik pakej ransangan ekonomi yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini yang berjumlah RM250 bilion untuk memerangi COVID-19. Bagaimanapun, beliau berkata bantuan harus diuruskan oleh orang jujur yang mempunyai rekod bersih bagi memastikan tiada kerugian atau sebarang ketirisan. Pakej ransangan ekonomi tersebut wajar dibentangkan di Parlimen supaya ia dipantau, termasuk membincangkan bagaimana dana itu akan diperolehi dan hutang dilangsaikan. Beliau berkata demikian dalam video yang dimuat naik ke Facebooknya. Menurut Muhyiddin, pakej terbaru tersebut terdiri daripada RM128 bilion untuk kebajikan rakyat, RM100 bilion bagi perniagaan dan PKS serta RM2 bilion untuk memperkukuhkan ekonomi negara selain RM20 bilion yang diumumkan dalam pakej terdahulu. Bagaimanapun, Anwar mempertikaikan amaun tersebut yang disahkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Bagaimanapun, Anwar mendakwa sekitar RM100 bilion daripada RM250 bilion yang disuntik dalam pakej itu merupakan penangguhan pinjaman bank, RM40 bilion lagi daripada kumpulan wang simpanan pekerja, RM60 bilion berkaitan pembangunan sumber manusia berhad atau PSMB dan RM50 bilion daripada dana jamin nasional berhad yang sebahagiannya dimiliki oleh Ministry of Finance Incorporation atau MOF Incorporation. Menurut Anwar, jumlah tersebut adalah mengelirukan. Kerana itulah katanya rangsangan berkenaan perlu dibahaskan di Dewan Rakyat kerana kerajaan tidak harus ada kuasa mutlak. Ia sangat mengaibkan. Sebab itu saya anggap perbahasan di Parlimen masih sangat mendesak dan patut disegerakan, dan keduanya memberikan ruang perbahasan dan penelitian dan pengawasan supaya dapat menyelamatkan rakyat miskin, baik Kak Kiah ke, Maksum ke, Abang Mat ke. Kalau tidak, kita seronok sekarang ni, wang belum dapat, tapi seronok kena jaminan, dan tetapi tidak terjamin pelaksanaannya, dan keduanya masa depan setelah 2-3 bulan wang habis dan pupus nanti. Kerajaan yang merampas kuasa tidak harus dibenarkan berbuat apa sahaja. Amat berbahaya jika pelaksanaan dibiarkan kucak-kacir dan tidak sampai kepada rakyat. Yang sampai kepada rakyat yang memerlukan hanya sekitar 60%, sementara selebihnya tercicir diambil oleh orang tengah kerana tiada ketelusan. Kata Anwar, di negara demokratik seperti Korea Selatan, Jepun dan Australia, mereka serahkan rangsangan seumpama ini untuk dibahaskan di Parlimen dan diawasi supaya dipertanggungjawabkan. Anwar juga menekankan kepentingan perusahaan kecil dan sederhana atau PKS di negara ini yang menurutnya memberi kesan kepada produktiviti negara dan kadar pengangguran. Ini yakni PKS penjana terkuat dalam negara kita. Dalam ekonomi negara berkembang seperti Malaysia, peranan PKS amat penting dan kita belum beri penekanan bagaimana nak merangsang supaya mereka terus hidup. Produktiviti negara dan pengangguran akan banyak terkesan kalau kita tidak tangani masalah ini kerana mereka yakni PKS menampung sebilangan besar pekerja, katanya.
Anwar percaya usaha menjana ekonomi selepas ini merupakan cabaran terbesar dalam pakej rangsangan ekonomi. Begitulah nasib rakyat sama ada yang menyokong atau tidak menyokong dalam kerajaan pintu belakang. Ketika mendapatkan kuasa, Muhyiddin tidak berani mendedahkan senarai nama ahli parlimen yang menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri ke-8. Selepas berkuasa, beliau berkata kerajaan memperuntukkan RM250 bilion untuk pakej rangsangan ekonomi bagi menangani kesan COVID-19. Tetapi beliau tidak berani menyatakan RM250 bilion itu dari mana sumbernya. Rakyat tertanya-tanya. Malang sekali tidak kira apa yang dilakukan oleh Muhyiddin dan anggota kabinetnya. Kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional ini tetap dianggap sebagai kerajaan kudeta, pintu belakang atau tebuk atap. Itulah yang dicatatkan dalam sejarah politik negara. Semua badan bukan kerajaan NGO hanya dibenarkan menghantar sumbangan makanan ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mereka tidak dibenarkan mengagihkan makanan secara terus kepada penerima, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata ia diputuskan untuk mengawal pergerakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperketatkan. Beberapa media memetik beliau sebagai berkata hanya unit rela dan Angkatan Pertahanan Awam dibenarkan mengedam makanan kepada penerima. Sejak PKP mula dikuatkuasakan pada 18 Mac, pelbagai NGO dan pertubuhan telah menjalankan aktiviti sukarelawan untuk memberi sumbangan kepada golongan B40 serta pekerja tanpa pendapatan tetap yang banyak terjejas apabila PKP berkuatkuasa. Bagaimanapun, beberapa NGO membidas dengan keras larangan kerajaan tersebut. Koordinator Borneo Comrade Mukmin nantang menyelar larangan kerajaan tersebut. Menurut beliau, NGO dan bantuan-bantuannya wujud untuk melengkapi masalah atau persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan oleh kerajaan. Memang semua kerja NGO sepatutnya kerja kerajaan, tetapi kerajaan lebih banyak main politik dan tidak mampu bergerak seprogresif NGO dalam membantu masyarakat terpinggir, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata kerajaan dan orang politik tidak harus sombong dan sedar diri. Mereka sepatutnya bekerjasama dengan NGO dan mengambil maklumat atau dapatan dari NGO. Ketika kamu duduk di atas kerusi empuk, NGO sedang bekerja setiap hari memahami masalah masyarakat. Kamu dari atas memang tidak akan pernah memahaminya. NGO juga mahu duduk rumah dan berehat. Tetapi bagaimana kalau setiap hari kami dibanjiri mesej dan didatangi oleh orang berjumpa kami untuk memohon bantuan? Mengapa mereka bertemu NGO, bukan pusat kerajaan? Sebab sistem kerajaan sangat teruk, banyak birokrasi, serabut dan akhirnya masalah masyarakat banyak tidak mampu diselesaikan. Bidasnya. Beliau merujuk kepada keadaan rakyat di pulau, di pedalaman, pelarian dan orang tanpa dokumen yang memerlukan bantuan. Katanya kerajaan tidak perlu melarang NGO kerana mereka boleh berhenti sendiri membuat kerja kebajikan kemanusiaan tersebut. Bolehkah kerajaan beri jaminan akan membantu semua golongan di ceruk-ceruk manapun? Boleh. Kalau boleh, kami semua berhenti buat kerja percuma ini. Soalnya, menurut beliau bercakap dari bibir politikus yang sedang duduk di kerusi empuk tidak mungkin sama dengan gambaran sebenar penderitaan rakyat kelas bawahan. Saya tidak akan berhenti bagi bantuan. Kami NGO juga takut dijangkiti COVID-19. Tapi yang lebih kami takut adalah saudara semanusia kita dibiarkan mati tak makan, mati tidak diberi perubatan, tegasnya. Berbeza keadaan di Perancis di mana penyertaan NGO dialu-alukan. Pengerusi Pertubuhan Langkawan Politik dan Ekonomi Malaysia atau Transcend, Arif Atan pula menyarankan agar kerajaan bekerjasama terus secara langsung, bukan sahaja dengan NGO dan CSO, malah parti-parti politik sekalipun, tidak kira dari mana kerajaan mahupun pembangkang. Beliau percaya bahawa NGO dan organisasi masyarakat madani CSO akan mematuhi sepenuhnya garis panduan kesihatan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sudah sampai masanya kita menyah politikkan apa juga isu yang jelas boleh merugikan rakyat dan bersatu tenaga bagi mengeluarkan negara daripada situasi yang amat sukar ketika ini, katanya di Malaysia Deadline. Beberapa gambar bungkusan beras dan sebagainya yang terpampang wajah menteri tertentu mula tular di media sosial. Itukah cara yang harus dipatuhi untuk memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan? Perlukah kita tunggu dilekatkan gambar menteri pada kampit beras sebelum ia diagihkan kepada penerima?
Kerajaan dilaporkan bersetuju memberi insentif potongan cukai kepada penderma yang menyumbang wang tunai atau barangan untuk digunakan bagi menangani penularan COVID-19 dan membantu rakyat yang terkesan dengan wabak itu. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjelaskan insentif itu diberikan kepada penderma yang menyumbang untuk tabung COVID-19 kepada Kementerian Kesihatan. Pengurusan bencana negara di bawah Jabatan Perdana Menteri dan institusi atau organisasi yang diiktiraf seperti Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP bantuan COVID-19. Bagi sumbangan berbentuk peralatan atau barangan, penyumbang perlu mendapatkan surat aku terima sumbangan daripada penerima beserta cop rasmi mengikut format yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebelum mengemukakan permohonan potongan. Permohonan yang lengkap hendaklah dialamatkan kepada bahagian cukai Kementerian Keuangan. Pembayar cukai yang menderma dinasihatkan menyimpan rekod transaksi sebagai bukti supaya boleh dijadikan rujukan ketika pengisian borang nyata cukai pendapatan atau BNCP tahun taksiran 2020 dan semakan LHDN. Kata kenyataan itu, tahniah LHDN atas inisiatif tersebut. Syarikat berkaitan kerajaan GLC dilaporkan telah memberi sumbangan bernilai kira-kira 60 juta ringgit dalam bentuk perubatan, peralatan perubatan serta peralatan pelindungan diri PPE kepada Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz berkata, sektor korporat disarankan untuk mengikuti teladan GLC kerana semua pihak perlu memainkan peranan bagi memastikan negara kita berjaya menangani wabak COVID-19. Antara penderma terbesar ialah The Cuthbert Foundation, The New Cuthbert Foundation dan The Tupac Foundation yang menderma kira-kira 60 juta ringgit. Belum ada respons daripada Menteri PAS berhubung derma daripada syarikat minuman arak ini. Apapun, silalah menderma kepada pihak organisasi yang sahih. Sila layari www.hasil.gov.my untuk mengetahui kesahihan pihak yang dilantik untuk mengumpulkan derma anda. Sementara itu, menurut Kementerian Kesihatan, sehingga 29 Mac 2020, pukul 12.30 hari, terdapat 150 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,470 kes dengan 35 kematian. Dalam pada itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata seramai 649 individu ditahan setakat ini. Menurut laporan media, Ismail Sabri berkata pengguna jalan raya memberi alasan sama biarpun ditahan lebih sekali pada hari yang sama. Nasihat Jom Channel, jika anda sakit pergi terus ke hospital. Ini kerana pihak hospital memiliki peralatan yang sesuai untuk membantu anda. Jika anda masih sihat, sila duduk di rumah dengan selamat. Jangan menambahkan bilangan yang sakit. Jangan cari bomoh walaupun kononnya dia berjaya menangkap virus COVID-19 di dalam botol. Semakin anda degil, semakin lama kegiatan keagamaan di masjid dan surau serta hubungan kekeluargaan terjejas akibat perintah penjarakan sosial. Lebih baik anda gunakan wang anda untuk menderma kepada COVID-19 daripada membayar denda kerana melanggar perintah kawalan pergerakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata tempoh pemulihan ekonomi negara dijangka memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas krisis COVID-19 berakhir. Menurut beliau, keadaan akan kembali pulih bukanlah dengan kadar segera. Maka disebabkan itu, sasaran tempoh tersebut dilihat wajar. Disebabkan itu, segala pembayaran seperti hutang bank, PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ditangguhkan 6 bulan. Jadi itulah jangkaan kita. Kita doakan begitu, maka sudah pasti kita perlu cari strategi lain untuk memulihkan keadaan, katanya. Beliau berkata demikian kepada Bernama selepas menjadi tetamu dalam program Ruang Bicara terbitan Bernama TV baru-baru ini. Pelbagai sektor termasuk sektor pelancongan, perhotelan, peruncitan serta pelaburan negara terjejas akibat pandemik COVID-19, katanya. Mustafa berpuluh-puluh tahun berjuang di dalam UMNO telah meninggalkan parti itu untuk menyertai Bersatu selepas Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kononnya selepas lebih 40 tahun berkhidmat untuk parti itu, beliau berpendapat hala tuju UMNO kini tidak selari dengan perjuangannya. Apa kata Mustafa ketika menyertai Bersatu? Katanya beliau menyokong usaha Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memberi penekanan terhadap integriti dan keterusan ke arah mewujudkan tabik urus yang lebih baik dalam kerajaan dan parti politik.
Saya menyokong langkah sedang diambil untuk mengukuhkan kedudukan keuangan negara yang disifatkan sebagai amat penting bagi meletakkan asas kukuh dalam memastikan ekonomi negara dibangunkan secara lestari. InsyaAllah, saya berharap dapat turut sama membantu usaha bersatu selaku parti komponen kerajaan dalam melaksanakan agenda pemerkasaan dan Bumiputera di samping menjayakan pelan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif untuk manfaat rakyat dan reformasi institusi untuk mewujudkan masa hadapan yang lebih cerah bagi Malaysia, katanya dalam kenyataan yang dipetik Berita Harian 27 Oktober 2019 yang lalu. Mengulas penyertaan Mustafa, Tun Dr. Mahathir berkata, penyertaannya dibuat secara sukarela dan bukan atas jemputan parti. Saya amat sukacita kerana kita terima keahlian dari bekas tokoh UMNO. Kita telah beri masa kepadanya untuk jadi anggota parlimen bebas dan setelah kita lihat pendiriannya, maka kita setuju beliau layak jadi anggota bersatu, katanya. Tidak sampai 4 bulan, Mustafa mengkhianati Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan. Beliau bersekongkol dengan gerombolan pintu belakang untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Kini beliau menjawat tugas Menteri Ekonomi yang pernah dipegang oleh rakan sekongkolnya, Datuk Seri Azmin Ali. Kenapa jawatan Menteri Ekonomi tidak dikembalikan kepada Azmin kalau benar beliau seorang yang berwibawa? Inilah kepelikan Kerajaan Perikatan Nasional. Setelah bercakap menyokong dasar keuangan Pakatan Harapan dan mendakwa hala tuju UMNO tidak selari dengan perjuangannya, Menteri Ekonomi ini kembali memeluk UMNO sebagai rakan sekongkol. Hari ini beliau berkata, selepas COVID-19 berakhir, kerajaan perlu mengambil masa 6 bulan untuk memulihkan ekonomi negara. Bolehkah kita percaya Menteri Ekonomi ini 6 bulan nanti, entah apa pula alasannya, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa dalam edisi seterusnya.